Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Yasim Hassan, dan ini Sabah Memilih edisi Agenda Awani yang kita beri fokus kepada pilihan raya negeri Sabah. Dan hari ini saya cukup bertuah kerana saya berpeluang selepas saja penamaan calon tadi, saya berpeluang menemu bual dengan susuk tubuh pemimpin yang amat disegani oleh masyarakat di Sabah ini. Bersama saya adalah Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah dan Barisan Nasional, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Baik. So Datuk 5 penjuru tadi Datuk di Dun Lamak. Ya, 5 penjuru. Okey. So Datuk, bila melihat kepada, saya ingin tanya, bila 2018 kejatuhan BN itu sendiri kan Datuk, macam mana semangat dan motivasi itu dapat Datuk bawakan untuk Datuk bagi saya Barisan Nasional antara calon antara parti yang mengemukakan banyak kerusi dalam komponen gabungan rakyat itu sendiri, rakyat Sabah itu sendiri. So bagaimana ada motivasi Barisan Nasional itu untuk bangkit, Datuk? Okey, pertama sekali kita harus ingat, perjuangan itu harus ada keyakinan. Dan dengan keyakinan yang tinggi itulah maka saya memilih untuk stay with UMNO dengan UMNO dan menggerakkan UMNO daripada kosong di seluruh Sabah dan akhirnya dalam jangka masa 9 bulan UMNO di seluruh Sabah dapat dipulihkan. Dan ukuran daripada gerak kerja dan pendekatan yang kami lakukan, tiba-tiba datang pula PRK Kimanis dalam keadaan kita baru 70% dapat pulih. Dan saya memberi keyakinan kepada seluruh pemimpin-pemimpin UMNO, kalau hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dali. Dan kita telah berjaya meniwaskan warisan di Kimanis. Ini bukan retorik, bukan teori, tetapi ini realiti. Walaupun ketika itu warisan sedang di tahap yang lebih tinggi sebab memiliki kepimpinan yang kurang segani dan juga adun-adun dia yang ramai dengan jentera yang cukup kuat. Mereka letak di Kimanis tetapi dapat ditewaskan oleh jentera Barisan Nasional dan BN menang di situ. Maka itulah salah satu inspirasi yang memberikan saya kekuatan untuk meneruskan perjuangan ini. Ada pula individu di dalam kalangan UMNO itu sendiri dilihat tidak berpuas hati dengan tahap kepimpinan Datuk. Macam mana Datuk mahu membawa supaya kita sudahlah kita bergaduh, kita bersama membantu untuk memastikan BN itu seperti Datuk selalu laung-laungkan, kita menang balik dan dapat rule Sabah. Ini berlaku mungkin apabila kita melihat bahawa ada cahaya di hujung terowong, maka sudah berlubak-lubaklah mana-mana pihak yang mungkin ingin merebut peluang yang ada. Sedangkan misi kita, saya katakan, misi kita satu, mengembalikan maruah UMNO dan Barisan Nasional, meyakinkan rakyat dan memenangi PRN akan datang ini. Satu saja misi, tetapi dalam perjuangan ini memang tidak dapat kita nafikan, sama ada dari dalam ataupun dari luar, akan senantiasa ada mereka-mereka yang tidak berpuas hati dan ingin memecah belahkan perpaduan itu. Tetapi dalam masa yang sama, sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman, saya dapat meredahkan keadaan itu dan dapat mengembalikan keyakinan seluruh jentera sehingga kami berjaya mengetengahkan 32 calon UMNO dan juga 9 calon komponen kami. Jadi semuanya diterima untuk menjadi calon dan saya mempunyai tugas yang berat, iaitu akan memastikan kesemua calon-calon Barisan Nasional akan mendapat sokongan daripada rakyat dan jentera di bawah. Datuk, bila kita melihat tentang calon, semua calon yang Datuk umumkan baru-baru ini, pada hari Khamis hari itu adalah 90 ke 90% adalah muka baru yang selama ini kita lihat mereka bersama-sama dalam jentera, mengemudi jentera UMNO sebelum UMNO dan Barisan Nasional itu tewas pada 2018 itu sendiri. Ya, so Datuk angkat balik mereka dengan bagi tiupan semangat, motivasi dan semua dengan adanya PRK Kimanis itu menang. So macam mana Datuk boleh gambarkan calon-calon kali ini Datuk dari segi Barisan Nasional itu sendiri? Ya, UMNO dan Barisan Nasional. Sebetulnya saya membuat beberapa pendekatan pemilihan calon ini, iaitu pertama saya meminta bahagian-bahagian di seluruh Sabah untuk mengenal pasti calon-calon berpotensi, dan saya juga telah turun membuat survey sendiri
dengan beberapa pasukan untuk menilai calon-calon yang berwibawa, berketerampilan dan boleh diterima oleh rakyat. Dan akhirnya saya telah mendapat bayangan bahawa perlu ada calon-calon yang muka baru yang kita tampilkan. Sebab rakyat ingin melihat perubahan dalam UMNO itu. Sebuah kerajaan, sebuah parti yang sudah kalah, sudah tiwas, maka harus membuat transform secara menyeluruh. Dan saya telah transformkan melalui pemilihan calon-calon. Saya sebelum pengumuman calon, saya beri jaminan 85% calon muka baru. Tetapi alhamdulillah akhirnya dekat-dekat hampir 90% adalah muka-muka baru. Dan ada juga di kalangan media pun tidak kenal calon-calon saya ini. Tetapi sebetulnya di kalangan pengundi-pengundi di bawah, mereka kenal calon-calon yang saya tampilkan ini. Dan saya mempunyai keyakinan mereka mampu untuk membawa arus perjuangan itu dalam PRN kali ini. Datuk, bila melihat kita bercerita kepada calon, para media seperti saya sendiri tertarik kepada dua calon yang Datuk tampilkan, iaitu di Sugut dan juga Melalap, yang mana calon itu kita tahu ada orang sifatkan sebagai calon yang melompat dan juga kewibawaan mereka dipertikaikan. Tapi saya suka juga bila Datuk mengatakan tadi, apa yang penting orang di bawah itu yang kenal kepada calon itu sendiri. So apa komen Datuk tentang dua ni? Ya, memang ada persoalan seumpama ini. Cuma kita melihat norma baru politik Malaysia dan Sabah khususnya memang sukar diramal dan sukar diduga. Sebab itu saya tidak memberi jaminan, tidak akan memberi ruang kepada mereka-mereka walaupun melompat tetapi mempunyai potensi yang disenangi rakyat. Jadi personaliti dua orang ini saya lihat mereka jaga rakyat. Jadi sebab itu untuk pilihan raya mau menang kena buat cara orang mau menang. Jadi saya lihat kedua-dua calon ini berpotensi untuk menang. Jadi saya pilih mereka. Walaupun ada tentangan sedikit, tetapi alhamdulillah hari ini nampak rata-rata jentera UMNO BN di kedua-dua tempat ini boleh menerima calon yang saya ketengahkan. Tan Sri Musa Aman dan juga Datuk Sri Abdul Rahman Dahlan selaku Ahli Majlis Tertinggi UMNO. So mungkin memang apa mungkin Datuk, mungkin di sebalik semua itu penghormatan kepada kedua-dua mereka, tapi mereka tidak menjadi calon. Seperti Datuk katakan tadi, perlunya kita transformasi, angkat muka-muka baru untuk kemudi UMNO ini sendiri, Datuk. Ya, saya bukan menidakkan personaliti Tan Sri Musa Haji Aman dan juga Datuk Sri Rahman Dahlan ini. Sebab kedua-dua mereka ini adalah personaliti dalam UMNO dan Barisan Nasional. Cuma saya ingin menjelaskan bahawa Tan Sri Musa Aman memang tidak pernah memohon untuk menjadi calon. Itu jelas. Yang kedua, Datuk Sri Rahman Dahlan pun kawasan yang seharusnya dia duduki, dia telah bagi dengan timbalan dia. Jadi satu kawasan cuma satu calon. Saya pun masih yakin Tan Sri Musa Aman dan Rahman Dahlan masih lagi memberi sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional untuk menang dalam PRN pada kali ini. Apa manifesto BN Sabah itu sendiri, Datuk, pada PRN Sabah kali ini? Pada peringkat awalnya memang kita telah mendraft beberapa manifesto, tetapi kita tidak panggil manifesto. Kita gunakan mungkin aku janji ataupun kita akan perhalusi nama yang lain. Manifesto itu antara lain memberi harapan, tawaran baru kepada rakyat negeri Sabah dari segi ekonomi, dari segi pembangunan, sosial, pendidikan, kesihatan, dan pertama sekali keselamatan. Sebab keselamatan adalah penting. Selain daripada politik, ekonomi, negara tanpa keselamatan yang terjamin, sudah tentu politik pun tidak stabil. Betul. Jadi itu pun kita ada tawaran-tawaran kenapa kita meminta rakyat Sabah menyokong kita. Sebab setelah kita kalah, kita buat kajian. Kenapa Sabah mundur? Kenapa lepas pilihan raya pemimpin dia bertaburan? Tidak ada keyakinan. Di negara lain tidak juga begitu. Pernah juga di Amerika, di UK, parti kalah bertukar-tukar, tapi pemimpin dia tetap setia dengan perjuangan. Tetapi di Sabah, di Malaysia khususnya, kalah dia parti dia sudah lompat. Jadi ini yang harus kita lihat bahawa fenomena lompat parti ini bukanlah sesuatu yang baik dan tidak boleh lagi diamalkan di negeri Sabah. Sebab kalau diamalkan,
rakyat akhirnya akan terus bosan dan menyepak kerajaan tersebut. Jadi inilah yang berlaku dalam BN ini. Kita insya-Allah lancarkan menepis aku janji itu, memberi tawaran baru kepada anak-anak muda, kepada kalangan awam, mempertingkatkan ekonomi, pertama sekali mempertingkatkan infrastruktur negeri Sabah yang ketinggalan sejak sekian lama, dan insya-Allah kerajaan baru ini apabila rakyat pilih dalam 5 tahun, kita akan memperlihatkan perubahan infrastruktur di negeri Sabah itu dengan jelasnya. Okey, Datuk, bila cerita tentang aku janji itu, apa yang menariknya adalah mengenai infrastruktur di Sabah itu sendiri. UMNO dan Barisan Nasional telah mentadbir Sabah sebelum-sebelum ini. Rakyat dilihat ada bosan mendengar tidak juga membangun. Sebagai contoh, jalan-jalan tu masih lagi jalan tanah merah, Datuk. Memang Datuk tidak nafikan benda tu kan, Datuk? Saya tidak nafikan. Okey. So Datuk, macam mana untuk kali ini, Datuk, rakyat itu untuk Datuk pertahankan janji itu akan ditunaikan, Datuk? Sebab selalunya orang bilang bila kita berjanji hanya ada di pilihan raya. Janji di pilihan raya, pengumuman bajet ada, tapi impaknya tidak nampak di grassroots. Bagi saya mudah. Apabila kita diberi mandat, kita tidak laksanakan tanggungjawab kita, amanah diberikan kepada kita sipak saja kita. Tukar saja. Sebab itu apabila saya dipilih jadi pemimpin, saya kata saya sanggup jadi pemimpin, tapi saya ingin buat perubahan secara besar-besaran. Saya tidak mau protokol yang keterlaluan kepada pemimpin. Sebab pemimpin ini bukan ditakuti. Pemimpin disegani dan dihormati. Kalau pemimpin ditakuti, itu tidak akan memberi apa impak kepada rakyat dan ekonomi itu selanjutnya. Infrastruktur yang ingin saya jelaskan yang kita buat janji yaitu untuk memberi prasarana kereta api laju dan pengangkutan barang seluruh Sabah. Dan kita telah berunding dengan konsultan, kita telah insya-Allah menang saja kita akan lakukan perubahan-perubahan itu. Ini manifesto kita yang besar, yang orang kata satu projek yang memberi kemudahan kepada seluruh rakyat Sabah. Dan dengan adanya pengujudan projek itu nanti, ianya akan dapat mengurangkan kos, transportation cost di Sabah itu sendiri. Sebab kita punya cost transportation di seluruh Sabah ini memang tinggi harga dia. Jadi untuk mengurangkan kita perlu ada satu railway yang meliputi seluruh negeri Sabah. Tidakkah Datuk melihat infrastruktur yang penting itu adalah lebih kepada jalan-jalan raya di kampung-kampung, Datuk? Yang itu pada saya itu diteruskan. Sebab itu bukanlah projek mega. Betul. Yang itu cuma memakan peruntukan 10, 50, 100 juta. Yang maksud saya ini ialah peruntukan mega untuk seluruh negeri Sabah. Dan untuk air bersih, api elektrik dan juga jalan kampung itu mesti diteruskan. Baiklah. Bercerita nanti tentang aku janji BN. So saya ingin juga melihat kepada gabungan rakyat Sabah itu sendiri, Datuk. So macam mana Datuk melihat gabungan itu? Kenapa perlunya gabungan itu, parti-parti itu digabungkan untuk bersama-sama? Ada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu mereka pernah bertanding di situ, walaupun kalah, tetapi bagi dia apabila dia pernah bertanding itu kursi dia. Yang kedua, dia kata dia pun banyak cawangan di situ. Jadi oleh kerana 2-3 kursi ini tidak dapat kita elakkan pertembungan dia, maka kita biarkan dia berlaku. Dan kita juga melihat bahawa calon-calon daripada warisan pun tidak juga meletakkan calon-calon yang ada keterampilan terlampau. Jadi saya melihat itu saya kata kita juga menang pun sana sini kita juga. Saya yakin antara parti-parti yang bertanding ini di dalam perikatan ini akan menang kursi tersebut. Kalau dalam gabungan rakyat Sabah itu sendiri, ada 3 komponen dalam situ. Dalam 3 komponen itu, ada berapa parti dalam satu komponen? Ya. Okey, Datuk, macam mana kesepakatan itu boleh dicapai selepas sahaja kita diumumkan, maksud saya, gabungan rakyat Sabah itu diumumkan menang pada 26 September malam itu. Macam mana dalam perlembagaan negeri Sabah ini ada disebut parti mana yang mendapat majoriti banyak, dia boleh membentuk sebuah kerajaan. Sebab itu saya kata,
Barisan Nasional kena menang banyak, kena menang parti calon-calon dia. Kalau mau kita diiktiraf sebagai pemimpin merajui negeri Sabah. Sebab itu saya arahkan jentera-jentera saya bekerja keras, membantu calon-calon kita untuk memenangkan. Selepas kita menang baru kita pikir, okey, siapa yang kita pilih jadi ketua menteri. Tidak perlu orang kata terburu-buru. Kita berlaku kebiasaannya kita terburu-buru. So kita tidak mau perkara begini berlaku. Kita susun dengan baik dan kita akan rencanakan dengan baik. Datuk, bila melihat karier politik Datuk lama di peringkat parlimen kan, ahli parlimen Kinabatangan, dan adakah macam ada juga penganalisis politik dan juga cakap-cakap di luar yang melihat keterampilan Datuk di peringkat negeri itu kurang nampak. Datuk lebih nampak di peringkat persekutuan, menyuarakan suara-suara rakyat di peringkat persekutuan. Bagaimana Datuk jika Datuk sekiranya dipilih menjadi ketua menteri kah, atau timbalan ketua menteri kah, atau apakah di peringkat kabinet negeri itu sendiri, apa yang mungkin apabila kita sudah duduk di tahap itu, bermakna perwatakan kita pun kena berbeza. Cara berpikir kita pun, sebab apabila duduk di tahap itu sebagai kuasa pemutus, maka kita harus melihat keutamaan. Bahawa negeri dan rakyat Sabah harus diberi keutamaan. Tidak lagi kita macam di Dewan Rakyat. Di Dewan Rakyat ini merupakan satu forum, platform yang kita boleh suarakan suara rakyat dan kita boleh mengetengahkan idea-idea kita yang baik dan juga kita boleh bertukar-tukar pendapat dengan wakil-wakil rakyat yang lain. Tetapi di Dewan Rakyat ini banyak membantu saya untuk dikenali oleh rakyat. Bukan saya di Sabah, bahkan di seluruh Malaysia mengenali saya sebetulnya. Saya cuba bertuah hari ini bersama dengan seorang calon muda, Encik Muhammad Ismail Ayub, calon daripada Parti Warisan Sabah. Assalamualaikum Encik Ismail. Ya, Hari ini saya bertuah berkesempatan menemu Puan Encik Ismail, dan saya tahu Encik Ismail sebelum ini ada bertanding di Dun Sukau juga sebelum ini. So mungkin ini bukan sesuatu yang baru bagi Encik Ismail bertanding pada pilihan raya negeri kan? Okey, Encik Ismail mungkin boleh nyatakan sedikit tentang latar belakang dan calon di Dun Lamak itu sendiri. Sebelum masuk dalam warisan kita yang merupakan ketua pemuda APKO, selepas bila tiba masa warisan ini lahir, dan pada masa itu gelombang perubahan anak-anak muda itu, tiba kita ingin menyertai parti warisan karena kita ingin turut sama untuk menyertai perubahan di negeri Sabah dan juga di peringkat persekutuan. So menangnya demikian bagi pihak kita, pihak saya dalam parti warisan, kita diberi amanah dan mandat. Okey, Encik Ismail sebelum ini calon di bahagian Sukau sendiri dan ditukar kepada Dun Baru, Dun Lamak. So bagaimana melihat dengan perkara itu? Adakah lihat kemampuan untuk membawa suara-suara bukan setakat anak muda, pengundi-pengundi di Dun Lamak itu sendiri yang ada 8,159 pengundi berdaftar di Dun Lamak itu? Ini merupakan satu pengalaman yang berbeza. Bila mana pada pilihan raya yang lepas, saya diberi amanah dan tanggungjawab untuk bertanding di Dun Sukau. Dan untuk makluman, saya ini orang Lamag, berasal di Dun Lamag. So, kita diminta untuk bertanding di Dun Sukau pada ketika warisan itu masih lagi menjadi pembangkang. Dan pada masa itu, dengan semangat dan aura dan juga inginkan perubahan oleh rakyat di Dun Sukau pada pilihan raya yang lepas, alhamdulillah kita mendapat undi lebih kurang 3,000 lebih. Walaupun dalam pada kali kita main terjun saja, orang Sabah bilang. Main terjun saya. Main terjun saja orang bilang. So kali ini ada berbeza sedikit. Parti Warisan menerajui kerajaan negeri Sabah. So keadaan dia berbeza sedikit dan kita pula anak jati di Lamag ini dipertanggungjawabkan oleh pucuk pimpinan untuk bertanding di tempat kita sendiri. Ya, menangkan. Pada awalnya Dun Lamag ini adalah Dun 47 Kuamut. So Dun 47 Kuamut ini dibagi dua. Dan inilah Dun Lamag ini sebahagian dan separuh daripada Dun Kuamut itu.
So pada awalnya memang kawasan 47 Komod ini diwakili oleh Pati Apko. Dan kali ini pula diwakili oleh Pati Warisan. Dan kita paham, di lama gini terutamanya, kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang berasal daripada Dun lama gini. Nah bagi saya sudah tiba masa untuk kita mencari pemimpin yang ada di kawasan, sentiasa ada bersama dengan rakyat di waktu susah, masa COVID-19, darurat dan macam-macam itu, kita memerlukan pemimpin yang mudah untuk kita dekati. So itu salah satu sebab bagaimana Pati Warisan dan juga bagaimana untuk kita menawarkan sesuatu yang baik kepada rakyat di Dun lama gini khususnya untuk kita sama-sama menerima Pati Warisan dan beri peluang kepada kita untuk menerjui lama gini sendiri, memimpin rakyat lama gini sendiri. Bukannya saya bercerita untuk menidakkan calon-calon dari yang lain. Memang ramai di kalangan pati-pati yang lain daripada PCS, Bibas dan PPRS pun berasal daripada rakyat Dun lama juga. Tapi dalam masa yang sama kalau kita melihat UMNO pula, beliau merupakan ahli parlimen kita, tapi beliau bukan dari Dun lama. So situasi itu, keadaan itu adalah sangat berbeza. Bila mana kita dipimpin oleh 26 tahun, 25 tahun rasanya, oleh ahli parlimen kita, wakil rakyat kita yang berhormat Datuk Seri Bung, rasanya sudah tiba masanya dan dalam begini kita tidak ketandusan pemimpin pun. Dan mengapa harus kita mencari pemimpin yang dari luar? Kalau di lama gini pun kita ada pemimpin-pemimpin yang boleh kita ketengahkan. Saya sebut ini bukan karena saya tapi menyeluruh. Soalnya di lama gini kita tidak ketandusan dan belum masa untuk kita dan tidak ada keperluan pun untuk kita di lama gini mengimport pemimpin-pemimpin dari Dun-Dun di luar ini. So melihat kepada situasi you bertanding 5 penjuru dan salah satunya adalah bersama seorang warlord orang bilang, Datuk Seri Bung Mokhtaradin. So perasaan tu macam mana? Mungkin boleh cerita sikit Ismail. Maknanya walaupun you tahu karakter Datuk Bung itu macam mana, walaupun so ada apa perasaan you sebenarnya bila you tahu you akan bertanding dengan menentang Datuk Bung sebagai yang kita tahu warlord itu sendiri dan yang lain-lain itu pun kita tidak boleh nafikan calon-calon yang lain kan? Ya pada awalnya memang kita sudah dimaklumkan awal mengenai dengan calon UMNO di lama gini. Dan rasanya calon UMNO yang pertama diumumkan oleh pengurusi perhubungan UMNO Negeri Sabah itu adalah Datuk Bung yang telah nyatakan telah bertanding di sini. Dan kemarin pun kita sudah saksikan penamaan calon itu ada 5 calon. Dan salah satunya daripada Datuk Bung. Dan kalau melihat kepada Datuk Bung, ya tidak kita nafikan. Selama 25 tahun dan kita tidak mempunyai masalah dengan dia pun secara pribadi. Cumanya perlu bagi rakyat, khususnya di Dun lama gini, untuk memilih parti tempatan. Dan orang lama gini sendiri. Dan mengapa kita katakan demikian? Karena kita dalam tempoh 2 tahun pemerintahan Parti Warisan itu, banyak yang telah dibuat di negeri ini, terutama sekali mengenai dengan geran-geran yang telah banyak diserahkan kepada rakyat di Dun lama gini. Yang sudah 32 tahun dan ada yang sudah meninggal bercucu pun belum lagi dapat geran-geran tanah. Dan geran tanah ini bagi kita adalah satu keperluan asas kepada rakyat di Dun lama gini. Kalau dulunya keperluan asas kita mungkin ke air, jalan raya, tapi geran tanah ini merupakan satu keperluan asas kita untuk membantu menjana ekonomi pendapatan rakyat khususnya di Dun lama gini. Dan kita melihat bila mana yang berhormat Datuk Seri Bung bertanding, ya kita tahu karakter dia dan bagaimana dia seorang pemimpin yang besar. Sebetulnya bagi pihak kita sudah bersedia dalam warisan untuk kita bertemu dengan siapapun. Itu adalah perkara yang biasa bagi kita. Kita lihat dalam pilihan raya yang lepas banyak calon-calon UMNO yang dulunya mempunyai jawatan-jawatan yang besar, yang warlord, yang giant itu, berapa banyak giant itu berjaya ditumbangkan. Okey, melihat tadi you kata tentang pemberian hak milik tanah kepada penduduk-penduduk itu yang sebenarnya rakyat mahu. Tetapi ada juga suara-suara yang menyatakan tindakan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal itu menyerahkan geran tanah apa semua adalah pre-campaign menjelang PRN itu sendiri. Dan
bila melihat kepada Dun Lamak itu sebagai anak jati Dun Lamak, adakah ini suara anak-anak penduduk-penduduk atau pengundi-pengundi yang memang mahu diorang memiliki tanah yang memang ada geran? Bagi saya ini bukannya gula-gula pilihan raya, karena kita nampak komitmen kerajaan negeri, khususnya yang amat berhormat Ketua Menteri, komitmen untuk memberikan geran-geran tanah ini adalah satu keperluan asas kepada rakyat Sabah, dan terutama sekali di Dun Lamak ini. Nah, kita tahu bahwa geran-geran tanah ini untuk meningkatkan ekonomi dan menjana ekonomi kita perlu untuk kita memiliki geran, walaupun setengah ekar. Tapi kalau geran tanah, sekurang-kurang ada jalan kita untuk mendapat subsidi, pelbagai kemudahan yang telah diberikan oleh kementerian-kementerian kerajaan negeri maupun di peringkat persekutuan. Sebab itu, kalau kita melihat, mengapa tidak geran-geran tanah ini, sewaktu 26 tahun itu, keluarkanlah. Janganlah dilonggokkan di dalam pejabat ataupun bagaimana. Karena bagi kita, rakyat Sabah ini, macam yang saya cakap, saya ulang sekali lagi, bukan saja bakalan air, listrik, dan jalinan-jalan raya, kemudahan-kemudahan asas, tapi kita geran-geran tanah ini adalah nadi kepada kita. Saya minta kepada rakyat di Dun Lamak ini untuk sama-sama menilai bagaimana kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden sebagai Ketua Menteri Sabah berbanding dengan 26 tahun UMNO dan BN memerintah di Sabah ini. Dan kita minta untuk mereka juga menilai kembali bagaimana 2 tahun itu bagi kita tidak bukan satu tempoh jangka yang terlalu panjang, terlalu pendek. 2 tahun ini kalau kita menanam sawit itu belum besar lagi, Pak. Jadi saya minta kepada rakyat di Dun Lamak ini, mari bersama-sama dengan kita, karena peluang kedua ini adalah peluang yang baik untuk kita. Dan kita nampak ini adalah satu hijrah, perjalanan, pentadbiran yang lebih baik dan cemerlang daripada Partai Warisan melalui kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Safi Abdal. Alright, itu dia cukup bertenaga, merupakan calon warisan bagi N58 58 Lamak ini, Encik Muhammad Ismail Ayub. Sekian daripada saya, Asim Hassan. Terima kasih dan jumpa lagi.